Salam sejahtera dan salam Ramadan. Buletin Nukas edisi tengah hari 2 Mei 2021 bersama saya, Janet Bennett. Tumpuan berita, kadar gaji minimum pekerja sedang dikaji semula bagi memastikan ia kekal relevan dengan keadaan sosio-ekonomi semasa. Dalam perutusan khas sempena Hari Pekerja 2021 pada Sabtu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, buat masa ini kajian semula Perintah Gaji Minimum 2020 sedang dijalankan. Menurutnya, ini kerana kerajaan sentiasa prihatin terhadap isu gaji minimum dan berusaha membela hak pekerja dengan lebih baik. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap isu gaji minimum dan akan berusaha memastikan ia kekal relevan dengan keadaan sosioekonomi semasa. Untuk tujuan ini, kajian semula Perintah Gaji Minimum 2020 sedang dijalankan. Saya berharap dan menyeru agar semua pihak yang ingin menyuarakan pendapat dan cadangan berkenaan isu ini mengambil bahagian dalam platform yang disediakan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu golongan pekerja adalah petugas barisan hadapan dalam bidang ekonomi dan pembangunan negara serta berperanan penting dalam memastikan kemakmuran untuk semua lapisan masyarakat. Mengakhiri perutusan Hari Pekerja 2021 yang bertemakan pembudayaan norma baharu dalam dunia pekerjaan sejagat, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan selamat Hari Pekerja dan penghargaan kepada semua pekerja sektor awam dan swasta serta semua pimpinan dan ahli kesatuan sekerja. Laporan seterusnya, berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sarawak, kerajaan negeri mengambil inisiatif bagi mempercepatkan pengesanan kontak rapat kes positif COVID-19 dengan mewujudkan sebuah pusat sehenti atau one-stop center COVID-19 di bahagian Kuching. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata, Dato' Amar Douglas Ugat Mbas memberitahu pusat sehenti tersebut merupakan satu projek perintis yang bermatlamat menempatkan semua jabatan dan kaki tangan yang terlibat dalam operasi memerangi COVID-19. Jelasnya pusat sehenti yang akan mula beroperasi pada Isnin depan iaitu 3 Mei 2021 ditempatkan di Dewan Masyarakat Kuching, Jalan Padungan. Ini adalah satu one-stop center yang pertama yang kita telah dirikan di Sarawak. Ini adalah satu pilot project. Matlamatnya adalah untuk menempatkan semua jabatan-jabatan dan kaki tangan yang sama terlibat dalam operasi memerangi COVID. Jadi ini termasuk Jabatan Kesihatan, ada 2 bandaraya, polis, ATM, juga APM dan pejabat residen yang ada sini, rela, unit keselamatan negeri, semua sini di JKR juga membantu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke pusat tersebut di Kuching pada Sabtu. Dato' Amar Douglas berkata beliau berharap dengan inisiatif tersebut, segala pengurusan kes COVID-19 dapat dipertingkatkan. Kita nampak ada tempat-tempat di Sarawak, itulah satu masalah. Ada 2-3 hari menunggu. Ini yang kita tidak mau. Kita mau, jadi kita bagi dia sini, kita berharap dalam waktu 6 jam, dia dapat membawa siapa yang sudah dapat diketahui positif. Kerana mereka tidak tahu mana dia orang, tapi apabila keputusan itu keluar, itu dia dapat nombor telefon dan sebagainya, baru dia mengesan. So we want them to be evacuated as fast as possible, supaya dia tidak lagi ada bergaul dengan masyarakat yang lain. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 445 kes baharu COVID-19 pada Sabtu. JPBNS dalam satu kenyataan media memberitahu sejumlah 60% daripada kes terbabit adalah tertumpu di daerah Sibu, Beluru, Miri, Mukah dan Selangau. Berikut merupakan daerah-daerah yang mencatatkan kes positif COVID-19.
Sementara itu, turut dimaklumkan 4 kluster baharu yang telah diisytihar di daerah Bluru, Sebauh, Bintulu dan Selangau. Tambah kenyataan JPBNS itu lagi, daerah Sebauh kini berstatus merah dan daerah Matu pula kembali berstatus jingga. Setakat ini, jumlah daerah berstatus merah adalah sebanyak 23 daerah, daerah berstatus jingga sebanyak 5 daerah, 11 daerah kekal berstatus kuning dan 1 daerah kekal berstatus hijau. Berikut pula, sebuah empangan paip graviti yang baharu perlu dibina dalam usaha memastikan bekalan air bersih terus dapat dinikmati oleh para penduduk Kampung Bunan Gegar dan Kampung Bunan Bunuk. Adun Keduk Martin Ben berkata, ahli-ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung berkenaan perlu berbincang terlebih dahulu untuk tindakan lanjut. Menurutnya, reka bentuk empangan yang sesuai perlu dikemukakan kepada beliau untuk penelitian dan proses seterusnya. Bercakap semasa melakukan lawatan kerja ke empangan paip graviti Sungai Bunan pada Sabtu, beliau memberitahu empangan sistem graviti berkenaan mengalami kerosakan pada tangki penapisan, cetek dan bocor di sebelah kiri dan kanan empangan. Justru jelasnya sebuah empangan paip graviti yang baharu perlu dibina bagi membekalkan bekalan air yang berterusan kepada penduduk kampung berkenaan. Manakala di Dun Mambong, sebanyak 3 buah projek transformasi luar bandar RTP 2021 bagi kawasan berkenaan dijangka dilaksanakan pada Ogos 2021. Projek RTP tersebut adalah seperti berikut. Projek yang bernilai RM650,000 itu telah diluluskan oleh Adun Mambong yang juga Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Dr. Jerib Susil. Lawatan ke tapak projek tersebut adalah bagi mengenal pasti lokasi dan mendapatkan persetujuan pihak komuniti yang terlibat. Manakala di Bintulu, 2 syarikat pengendali penghantaran dan perkapalan serta syarikat jual beli kenderaan di mana 25 pekerja telah dikenakan kompaun sebanyak RM57,500 akibat tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diperketatkan. Pegawai Kesihatan Bintulu Dr. Melvin Chung berkata, mereka dikenakan kompaun disebabkan tidak menggunakan aplikasi MySejahtera dan membenarkan lebih 30% kapasiti pekerja turun bekerja. Untuk setakat ini, kalau bagi dari 43,000, yang ini adalah 14,000, so setakat ini adalah 57,500. Betul kan? Ya. Perlu cek betul. 57,500. Ini cuma 2 syarikat saja yang kita jumpa. So yang dengan kita berharap macam yang lain tu boleh memastikan mereka sendiri comply kepada SOP sendiri. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas operasi pematuhan SOP PKPB diperketatkan di sekitar Bandar Bintulu dan kawasan industri Kidurong. Ujar Dr. Melvin lagi, pihaknya akan meneruskan operasi pemantauan SOP PKPB diperketatkan bagi memastikan setiap syarikat dan masyarakat mematuhi SOP dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Dari masa ke semasa kita memang akan pergi ke satu tempat ke satu tempat ataupun satu syarikat ke satu syarikat secara mengejutlah untuk membuat operasi pematuhan kepada SOP sebab yang kita dapati kita amat memerlukan kerjasama daripada masyarakat lah untuk bersama-sama dengan kita untuk memastikan setiap orang mematuh kepada SOP. Kalau tidak, memang susah sangat kita nak mengawalkan pandemik tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.